好，我再跟你讲。OK。Selamat sejahtera. Hari ini saya Roger, Tanjolin dan juga Chu Ilin akan membentangkan adakah KSSR mengaplikasikan idea model objektif atau model proses. Yang pertama sekali, apa itu KBSR dan KSSR? KBSR dan KSSR adalah sukatan belajar. Yang KBSR ni dia adalah berlaku semasa 1983 hingga 2010 tahun. KSSR pula bermula pada 2011 tahun. KBSR ini dia adalah linear berasaskan 3 bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam kelilingnya, perkembangan diri individu. KSSR pula dia berasaskan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan juga keterampilan diri. Dan bahan kurikulum mereka bagi KBSR adalah menggunakan sukatan pelajaran dan juga huraian sukatan pelajaran. Bagi KSSR adalah menggunakan dokumen standard kurikulum iaitu DSKP. Yang organisasi kurikulum ini dia adalah sama iaitu membahagikan kepada 2 tahap dalam KBSR dan juga KSSR iaitu tahap 1 adalah tahun 1 hingga 3 dan tahap 2 adalah tahun 4 sampai tahun 6. Yang mata pelajaran yang kena dibelajar bagi KBSR adalah mata pelajaran teras, wajib dan juga mata pelajaran tambahan. Dan bagi KSSR, dia menggunakan modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif. Dan mereka ada juga belajar mata pelajaran teras dan elektif. Yang KSSR dalam tahap 1, dia menukarkan subjek sains kepada subjek dunia sains dan teknologi. Dalam subjek ini, mereka kena belajar nama gigi, kena belajar nama dunia dan juga litar elektrik. Dan mereka juga yang pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan turut digabungkan menjadi pendidikan jasmani dan kesihatan di KSSR. Yang dunia seni video dan juga dunia muzik turut digabungkan menjadi pendidikan kesenian. Dalam tahap 2 bagi KSSR, mereka menambahkan subjek teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dan juga reka bentuk dan teknologi iaitu RBT. Yang fokus itu bagi KBSR adalah 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Bagi KSSR, dia menambahkan lagi 1M iaitu menakut. Dan elemen bagi KBSR adalah elemen kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dan elemen bagi KSSR adalah elemen kreativiti dan inovasi, keusahaan dan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK secara eksplisit. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang DSKP. DSKP yang dihasilkan juga telah mengepadukan 6 tunjang kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, memasukkan secara eksplisit kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Pengepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan. Next. Untuk maklumat KSSR Bahasa Melayu dalam tahun 3, standard kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah dikubah untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa, berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kami akan memilih Bahasa Melayu SJKC tahun 3 sebagai kajian.
Fokus dalam bahasa Melayu SGC tahun 3 ialah pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi, iaitu konsep kembali kepada asas dan aplikasi bahasa. Tahap 1 iaitu tahun 1, 2, 3 belum menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dan dilaksana sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran PDP secara terancang. Di tahap kedua, merangkumi tahap 4, 5 dan 6. Ia menekankan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam bentuk lisan dan bertulis. Okay, next slide. Okey, jadi saya akan membincangkan tentang apa itu model Taylor. Menurut Taylor, tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid. Ia merangkumi objek pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar. Jadi, maksudnya ia menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan dianggap alat untuk mencapai sesuatu tujuan. Contohnya, sekolah akan mengadakan peperiksaan untuk menilai keputusan murid. Seterusnya, contoh yang berkaitan dengan modal iaitu berfokuskan tujuan. Di SKP, dia mempunyai maklumat yang jelas dan nyata. Ia membolehkan murid berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial kehidupan harian. Okay, seterusnya ialah isi kandungan yang spesifik dan berlandaskan maklumat. Apa yang saya memetik dalam objektif standard kurikulum bahasa Melayu tahun 3 di SKP ialah mendengar, mengecam dan mengebut ayat tengah dan ayat majmuk dengan betul dan tepat, menulis ayat yang diingatkan, mengolah untuk mendapatkan maklumat secara bertata susila dan membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahaminya. Okey, seterusnya ialah metodologi juga digunakan dan berasaskan objektif. Maksudnya semua ia adalah berasaskan objektif. Saya telah memetik dua konsep dari konsep 5P untuk menerangkan seperti pendekatan titik hibur. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, membina dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Contohnya, menyanyi dan menjelaskan maksud lirik lagu serta mengubah suai lirik lagu secara berpandu dan mempersembahkannya. Hal ini adalah menggunakan cara yang kreatif. Jadi murid akan suka dan berasa seronok. Hal ini boleh membantu dia memahami bahasa dengan lebih jelas. Okay, seterusnya ialah pendekatan modular. Pendekatan modular maksudnya memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang. Terutamanya dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Contoh yang saya bagi ialah pada pertamanya dia mungkin murid akan memahami dan menggunakan kata nama A, nama khas, kata ganti nama serta pencontoh bilangan. Seterusnya dia akan memahami dan menggunakan kata kecil, kata transitif, kerja pasif, kata adjektif, waktu, ukuran dan gender mengikut konteks yang betul. Oleh itu, kemahiran dapat dikuasai dengan lebih fokus oleh murid. Seterusnya ialah penilaian yang sumatif dan formatif. Melalui proses penilaian ini, guru boleh mengenal pastikan kelemahan dan jenis tindakan susulan yang boleh diambil. Seterusnya ialah contoh penilaian.
Seperti yang saya tampilkan di sini, ya, tahap penguasaan keseluruhan dia dibahagikan kepada 6 tahap. Contohnya di tahap 1, murid mungkin sangat lemah, sangat terhad dan perlu banyak bimbingan dan latihan. Tetapi pada tahap 6, murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecakapan bahasa dengan cemerlang, konsisten dan boleh mengungkapkan idea yang jelas dan terperinci. Maksudnya, sekolah boleh mengenal pasti kelemahan dan guru juga boleh bertindak dengan lebih kesan. Okey. Seterusnya ialah kelemahan model Taylor. Tadi saya telah cakap, model Taylor dia adalah berdasarkan objektif. Kalau selalu menekankan hasil pembelajaran atau objektif atau mencerdaskan kreativiti murid. Tidak memberikan perhatian kepada kebolehan dan latar belakang atas murid kerana guru sangat menekankan kepada hasil pembelajaran. Ia tak memberikan perhatian adakah murid itu sesuai dengan tahap ini, dan juga mungkin murid-murid mempunyai tahap yang tidak sama. Mungkin ada yang lebih pandai, ada yang lebih lemah. Jadi kemungkinan objektif tidak tercapai kerana murid mungkin tidak mempunyai pengetahuan sedia ada. Seterusnya, saya akan menjelaskan pengenalan model kurikulum Taba 1962. Pada pendapat Hilda Taba, iaitu tokoh untuk model kurikulum Taba ini, dia berpendapat bahawa guru membantu dalam proses perkembangan kurikulum. Maksudnya, model kurikulum Taba juga mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model kurikulum Taba ini juga menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah. Objektif memandu keputusan kurikulum seperti apa yang perlu disampaikan, apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititik beratkan. Akhir sekali, kaedah juga berkesan untuk ajar kurikulum dalam bentuk induktif. Bentuk induktif ini, dia maksudnya ialah melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsirkan maklumat kemudian membuat kesimpulan mengenai sesuatu topik yang telah dipelajari. Next. Sekarang, kelebihan model Taba, dia adalah bahan pengajaran yang disediakan oleh guru dalam PDP dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Maksudnya adalah seperti yang saya sudah cakap tadi, model Taba dia mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses P&P. Jadi bahan yang disediakan oleh guru seperti nota yang meliputi gambar atau catatan yang sangat kemas dapat merangsang rasa ingin tahu dalam kalangan murid. Jadi murid akan menarik minat untuk belajar. Seterusnya adalah berfokus kepada pemikiran kognitif pelajar. Maksudnya ialah maklumat yang disampaikan semasa proses PDP memerlukan pelajar untuk berfikir dan mengaji bagaimana menjawab soalan. Jadi pelajar akan berfikir dengan lebih kritis mengenai soalan itu. Yang ketiga ialah bahan pengajaran dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu. Maksudnya ialah guru akan menyediakan bahan pengajaran mengikut topik yang berada dalam silibus. Contohnya adalah topik penjodoh bilangan dalam BM. Jadi guru akan menyediakan bahan pengajaran yang berkaitan dengan penjodoh bilangan untuk murid dapat mengulang kaji pelajarannya. Yang keempat, kelebihan model Taba ialah memperbanyak perinteraksian antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Maksudnya ialah semasa dalam proses PDP, guru akan mengadakan sesi soal jawab dengan murid. Murid haruslah menjawab soalan berkaitan dengan topik tertentu. Next. Sekarang strategi pengajaran KSSR yang selari dengan langkah-langkah model Taba. Dalam KSSR, strategi PDP BM menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan pendekatan untuk memenuhi konsep bersepadu dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ini telah selari dengan model Taba.
Model tabah juga menggunakan langkah-langkah termasuknya langkah 1 diagnosis keperluan, langkah 2 membentuk objektif, langkah 3 memilih isi kandungan, langkah 4 menyusun kandungan, langkah 5 memilih pengalaman pembelajaran dan langkah 6 menyusun pengalaman pembelajaran. Next. Ini ialah contoh struktur KSSR yang selari dengan kurikulum model tabah. Dalam KSSR ini, dia merangkumi kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Dia merupakan keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan. Dia ada 3 kemahiran KBAT yang telah selari dengan strategi pengajaran model tabah iaitu kemahiran berfikir kritis, kemahiran menakal dan strategi berfikir. Dalam kurikulum tabah, penyusunan bahan-bahan pengajaran dapat meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid. Ini telah selari dengan KBAT dalam struktur KSSR ini. Next. Sekarang, kelemahan model tabah. Kelemahan model tabah yang pertama ialah sentiasa bergantung kepada guru sahaja. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, model tabah dia mementingkan guru dalam proses perkembangan kurikulum. Jadi, pelajar akan sangat bergantung kepada guru dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran yang tersebut. Dan pelajar tidak akan mempunyai keupayaan untuk belajar sendiri dan mereka tidak mempunyai kreativiti untuk menulis nota dan mencatat nota sendiri. Dia ingin bergantung kepada guru sahaja. Membazirkan wang. Membazirkan wangnya maksudnya kerana tadi saya sudah cakap, guru haruslah menyediakan bahan-bahan pengajaran. Jadi bahan-bahan pengajaran dalam fotostat atau nota kertas memang memerlukan perbelanjaan kos yang besar bagi menyediakan bahan-bahan tersebut kepada murid. Yang ketiga ialah gagal dengan pengawalan kelas akan berlaku. Ini ialah jadi guru, sekiranya guru dia tidak dapat menyediakan bahan-bahan pengajaran, guru tersebut akan gagal dengan pengawalan kelas kerana murid itu telah biasa bergantung kepada nota guru. Jadi sekiranya nota tidak disediakan, murid tidak dapat belajar dan murid tidak akan menunjukkan minatnya dalam mempelajari. Yang keempat ialah memakan masa yang banyak dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran kerana bahan-bahan yang disediakan oleh guru perlulah kreatif bagi menarik minat murid dalam mempelajari. Next. Struktur KSSR Bahasa Melayu, dia merupakan pembelajaran berpusatkan murid. Ini tidak selari dengan kurikulum model tabah. Model tabah dia lebih menekankan pada pemusatan perhatian guru. Dia lebih berpusatkan guru dalam pengembangan kurikulum. Contohnya kreativiti guru dalam menyediakan bahan pengajaran sebelum mula PDP. Oleh itu, cara murid belajar hanya bergantung kepada bahan pengajaran yang disediakan oleh guru dan kreativiti murid akan menjadi berkurangan. Murid akan tidak berupaya untuk menjawab soalan yang tiada dalam silibus nota yang disediakan. Sekiranya nota yang disediakan oleh guru tiada jawapan. Next. Okay. Seterusnya adalah model Stenhouse. Model Stenhouse ini adalah diperkenalkan oleh Lawrence Stenhouse. Dia berpendapat bahawa pendidikan adalah proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari. Dan model Stenhouse ini dia juga dikenali sebagai model proses. Okey, yang model ini dia berfokuskan kepada proses dan dia mementingkan peranan guru dan juga murid semasa PDPC. Guru berperanan untuk pilih bahan pengajaran dan juga isi kandungan dari segi kriteria dan tidak semestinya bergantung kepada objektif. Jadi guru perlu tahu apa yang perlu dipelajari dan cara penilaian pelajar sama ada mereka menguasai PDPC itu atau tidak. Dengan ini, yang peranan murid pula adalah murid kena bergiat aktif dalam PDPC mereka
mereka kena membuat keputusan sendiri kerana guru hanyalah fasilitator. Jadi, untuk memupuk murid beraktif dalam PDPC, guru perlu mementingkan cara dan tidak kesudahan, iaitu menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang menarik. Jadi, murid akan melibatkan diri secara aktif. Seterusnya adalah contoh yang dapat dikaitkan dengan model Stenhouse. Dalam kemahiran mendengar dan bertutur, ia adalah mendengar, memahami dan memberikan respon. Contohnya, guru boleh memberitahu kanak-kanak murid iaitu apa itu ayat suruhan, apa itu ayat silaan, apa itu ayat larangan dan juga apa itu ayat permintaan. Selepas guru memberikan penerangan, guru boleh membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan suruh mereka untuk membina ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan, ayat permintaan berdasarkan mereka. Selepas mereka sudah siap membina, guru boleh menyuruh mereka untuk mempersembahkan ayat yang telah mereka binakan dan menyuruh murid lain untuk teka dan menjawab ayat itu adalah ayat apa. Dalam ini, guru dia ada berperanan kerana dia ada menerangkan apa ayat itu adalah ayat apa. Dan murid adalah bergerak aktif dan mereka ada berfikir jawapan yang kena untuk menjawab soalan. Yang kaedah pelajaran ini adalah secara kooperatif dan juga pendekatan kumpulan. Secara kooperatif dan pendekatan kumpulan ini, mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. Jadi mereka boleh belajar dengan bercakap. Yang hal ini telah selaras dengan model Stenhouse. Seterusnya adalah kemahiran membaca. Dalamnya ialah membaca dan menghayati kaya bukan sastra dan kaya sastra dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Yang pertama sekali, guru boleh membaca sebuah pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul. Selepas itu, guru boleh terangkan apa yang telah disampaikan dalam pantun itu. Contohnya dalam pantun menjaga alam, guru boleh menerangkan bumi itu berasa sedih akibat pencemaran air berlaku. Tetapi selepas kesedaran manusia ditingkatkan, bumi itu dia berasa senang hati kerana manusia sudah tahu kepentingan menjaga alam sekitar. Selepas guru sudah memberi penerangan tentang apa yang telah disampaikan dalam pantun itu, guru boleh menyuruh kanak-kanak untuk membaca pantun itu dengan intonasi mereka rasa yang sesuai dan rasa yang kreatif. Contohnya, kanak-kanak berkemungkinan akan menggunakan suara sengau untuk tunjukkan kesedihan bumi. Dan mereka juga berkemungkinan untuk menggunakan suara comel untuk tunjukkan kegembiraan bumi. Dalam ini, guru dia memainkan peranan kerana dia sudah memberi penerangan tentang apa yang telah disampaikan dalam pantun itu dan murid dia juga menggunakan kreativiti mereka untuk memilih intonasi yang sesuai. Jadi guru dalam ini dia hanya sebagai fasilitator dan ini telah selaras dengan model Stenhouse. Dalam aspek seni bahasa pula adalah bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun. Contohnya, guru boleh semasa guru mengajar simpulan bahasa seperti guru nak mengajar simpulan bahasa seperti kata di bawah tempurung. Guru boleh meletakkan sebuah payung yang buka di depan kelas. Selepas itu, guru boleh suruh satu murid untuk cangkung di bawah payung itu. Dan guru boleh memberitahu murid lain, murid yang cangkung di bawah payung itu, dia mewakili seekor kata. Jadi, guru boleh memberi murid lain untuk memikirkan apa peribahasa yang boleh dikaitkan. Jadi, kemungkinan ada pelajar dia akan bercakap, oh yang ini dia adalah seperti kata di bawah tempurung. Jadi guru akan bertanya, mengapa dia berasa macam tu? Selepas itu,
berkemungkinan murid itu dia akan cakap kerana yang murid yang bercangkang di bawah tempurung dia tidak boleh menampak benda lain di hadapannya. Dan sama dengan seperti katak di bawah tempurung, yang katak itu dia tidak boleh menampak dunia luar. Jadi guru akan bercakap betul dan guru akan memberitahu mereka maksud seperti katak di bawah tempurung adalah seorang yang kurang berilmu. Kaedah pembelajaran ini adalah kaedah simulasi, iaitu guru dia bertindak sebagai fasilitator, dia memberi stimulasi kepada murid untuk berfikir simpulan bahasa itu apa, mengapa simpulan bahasa ini. Jadi murid juga bergiat aktif dalam PDPC ini kerana mereka ada menjawab, ada berfikir. Hal ini juga selaras dengan model Stenhouse. Selepas itu adalah menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak-kanak dan lagu rakyat serta menjelaskan maksud bahasa yang indah dalam lirik lagu. Contohnya adalah lagu Kita Satu Keluarga. Lagu ini adalah dicipta oleh pensyarah IPG kali ini, iaitu Encik Yusri. Yang pertama sekali guru boleh menyanyi lagu ini tanpa iringan. Selepas itu, guru boleh memperkenalkan kosakata murid yang dalam lagu ini. Lepas itu, selepas guru memperkenalkan kosakata ini, guru boleh memainkan lagu iringan dengan mengkosongkan kosakata yang telah dipelajari tadi. Contohnya, yang lagu itu dia adalah ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang besar dan kecil guru boleh menggosongkan untuk pelajar mengisikan itu. Jadi apabila pelajar dapat mengisikan ini, jadi bermaksud pelajar itu dia sudah menguasai PDPC ini. Seterusnya, dengan pengajaran beberapa kaedah pengajaran tadi yang saya telah senaraikan yang menarik, murid dia akan sangat berminat dalam belajar dan mereka akan mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Jadi mereka dapat mengubah suai cerita ataupun lagu secara berpandu dan mempersembahkannya dengan kreatif. Dalam aktiviti ini, guru boleh membuat penilaian sama ada pengubahsuaian cerita ataupun lagu yang dibuat oleh kanak-kanak adalah sesuai ataupun tidak. Jadi ini menunjukkan kreatif kanak-kanak. Hal ini juga selaras dengan model Stenhouse. Seterusnya, ini mendatangkan kekuatan model Stenhouse, iaitu dalam kaedah pengajaran yang tadi saya senaraikan, setiap dia adalah mementingkan interaksi antara guru dan pelajar. Dan dengan ini, menggalakkan pelajar bergiat aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Yang dua-dua ini telah dibuat dalam saya punya contoh yang tadi tersenaraikan. Dan dengan ini, dia juga akan mementingkan kaedah pembelajaran. Seterusnya adalah kekurangan model Stenhouse. Kerana dia tidak boleh diaplikasikan untuk semua mata pelajaran. Hanya boleh ditunjukkan macam contoh yang telah saya senarai tadi, yang kaedah pembelajaran setiap adalah berbeza. Jangan cakaplah sampai semua mata pelajaran. Sekarang yang semua topik sudah berbeza. Jadi yang tidak boleh dinilai secara objektif. Seterusnya, pelajar berkemungkinan akan keliru kerana tidak ada bimbingan ataupun model yang konkret, kerana guru tidak akan cakap kamu kena mengikut model ini dengan sepenuhnya. Guru hanya memberi cadangan dan hanya berpendapat sebagai fasilitator. Jadi ini sampailah penghujung pemenangan kami. Kami mendapati bahawa ketiga-tiga model ini, iaitu model Taylor, model Tava dan juga model Stenhouse ini, dia ada berkaitan dengan DSKP KSSR tahun 3 ini. Jadi sekian, terima kasih.